Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, 22 hari bulan 12 2022, kita dapat meneruskan bicara kita dalam buku yang saya baca ini, iaitulah Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah mereka hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi perbincangan kita iaitu dalam buku Hakadha Ashu Ma'al Quran. Demikianlah mereka hidup dengan Quran. Dalam siri ini kita tukar kepada fasal yang kedua. Fasal yang kedua ini dipanggil Qisasun Mu'asirah. Kisah Mu'asirah maknanya kisah ulama semasa. Yang dulu kita baca tentang ulama salaf kan. Dulu kita baca tentang ulama salaf, ulama salafus salih, Hasan Basri, sebelum pada itu para ulama sahabat. Jadi kali ini kita tukar kepada ulama-ulama yang hidup di zaman kita ini. Mungkin sebelum sikitlah ada sebahagian daripada kita sempat dengan mereka. Ada sebahagian anak-anak muda ni mungkin tak sempat. Tetapi orang panggil zaman kita lah. Dan kisah ini kisah tentang pengalaman, qisasun tahki tajarub ahli Quran fi tadabburi ayatihi. Kisah bagaimana ulama-ulama kita ini pengalaman mereka bertadabbur Quran. Supaya para jemaah tak rasa berat lah. Duk dengar sahabat, dengar tu, dengar ni, kita rasa berat. Itu zaman dulu. Zaman kita ni macam mana? Zaman orang kita ni tak ada nah zaman kita ni. Maka kita nak hikayatkan orang di zaman kita supaya kita tidak terasa terasing daripada Al-Quran. Baik para jemaah sekalian, dalam siri-siri yang lepas kita telah sebut tentang bagaimana ta'athar salafun salih, terkesannya ulama-ulama salafus salih dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka terkesan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kita kata wakanu hadithi adim binuzulihi, macam contohnya para sahabat. Jadi pelik, tak berapa pelik lah kitanya, sebab peristiwa itu berlaku kepada orang yang baru je Quran itu turun pada zaman mereka. Quran turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hidup pada waktu itu. Para sahabat hidup pada waktu yang tersebut. Dan Nabi pula sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka. Maka Al-Quran telah mengeluarkan kepada kita contoh-contoh yang begitu cemerlang ataupun cerah, musyriqah, yang sangat bercahaya dari kalangan ulama salaful ummah, ulama-ulama umat yang terdahulu, ulama-ulama kita lah, ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi bila kita cinta orang dulu jadi macam satu mitos. Itu orang dulu. Kita nak dengar orang sekarang. Siapa dia orang sekarang ni? Orang zaman kita ni, orang zaman kita duduk ni sekarang ni. Jangan duk kira orang dulu. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kita nak dengar mereka ini. Mereka yang zaman kita ni lah, maksud mereka tu
orang yang zaman kita hari ni, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita jangan duk rasa jauh sangatlah kan, jauh sangat. Baik, kita ambil beberapa kisah sementara waktu yang ada ini, insya-Allah. Kisah yang pertama yang saya pilih, yang dipilih dalam buku inilah, dalam buku Hakadha Ashu Ma'al Quran ini, kisah yang pertama yang dipilih iaitulah tentang kisah tahki, maknanya kisah orang ulama ini, pendakwah ini, murabi ini, dia sendiri ataupun orang biasa, pengalaman dia sendiri tentang Al-Quran. Jadi tuan-tuan kena ambillah muqaddimah ni sikit. Maknanya bukan mari daripada hadis, bukan mari daripada asar ataupun kelebihan-kelebihan sendiri. Tapi sebagai seorang yang mengkaji Al-Quran, seorang yang pengkagum Al-Quran, yang tadabbur Quran, mereka dapat merasainya. Kesan daripada pengalaman mereka beramal dengan ayat-ayat Al-Quran yang tersendiri. Dia panggil tajarub. Tajarub ni mana pengalaman. Pengalaman ni jadi orang lain mungkin tidak kuat dari sudut pegangan, tidak kuat dari sudut pergantungan hati, mungkin dia tak dapat. Jadi kita tak boleh nak kata pengalaman ni tak jadi. Tak sama, setiap orang itu tak sama. Ada orang yang lebih dan ada orang yang kurang pergantungan dia. Dia beza di antara pergantungan hati orang itu dengan pengalaman orang ni. Itu tak sama, dia panggil berbeza. Baik. Cerita yang pertama ini, suami isteri yang sudah berkahwin beberapa lama tak dapat anak. Tulis. Tanda dia kisah yang pertama, orang yang tak dapat anak. Marat ala mastata'at, habis ikhtiar dah. Bawa kampung pergi, tabib, doktor perubatan pun dia pergi, bila faedah, tapi tak dapat faedah. Tak dapat. Mana tak dapat anak? Tu tak dapat faedah semuanya, tak dapat juga anak. Maka ubat jamu, ramuan, doktor macam-macam ubat dah ada bagi, tak ada juga. Satu hari suami dia pun bercakaplah dengan imam masjid. Imam, saya ni kesunyian. Kenapa belum dapat anak? Belum ada zuriat lagi ni. Sunyilah juga hidup ni kan. Kita bila tak ada anak ni. Ada tak kalau ada ayat-ayat ke apa-apa bacaan lah yang boleh saya ikhtiarkan dengan cara ni pula lah. Dengan cara kerohanian lah. Faqala, kata imam ni, lima la taqra' surat Nuh. Kenapa awak tak baca surah Nuh, tapi baca bihuduri qalbin, dengan hati yang begitu khusyuk. Jangan baca nak habis je. Baca bihuduri qalbi, mana dengan hati yang khusyuk, hati yang orang panggil dengan perasaan lah. Wa tastaghfiru mastata'ta minal istighfar, dan membanyak istighfar, astaghfirullah, 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 atub ilaika ya Allah. Jadi dia kata, insya-Allah kalau imam bagi cadangan seperti ini, saya nak cubalah. Nak cuba. Sebab pengalaman dengan Quran, kita tak boleh nak kata boleh ke tak boleh, jadi tak jadi. Jadi kita cuba. Kita cuba. Baiklah. Kata di seorang perempuan ni, faja'a zauji wa akhbarani bidzalik. Suami saya balik rumah, dia pun cerita kepada saya nasihat daripada Pak Imam tadi. Pak Imam bagi nasihat. Jadi nasihat apa? Nasihat suruh baca ayat Quran ni. Tuan-tuan tanda Suratun Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Suratun Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Dia baca apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, sehingga aku berkata kepada mereka, Nabi dia lah ni, kata kepada kaum dia, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, sekiranya kamu berbuat demikian, mana banyak istighfar, banyak astaghfirullah, astagfirullah, Allah akan menghantarkan kepada kamu hujan lebat yang mencurah-curah. Maknanya, mana kalau negeri kering lah. Bila negeri kering tak ada hujan, kita kena banyak istighfar. Tempat kita ni, saat kita duduk ni sekarang ni orang takut, kita takut dengan hujan. Bila hujan lebat, macam-macam perasaan kita dah. Orang panggil seriang. Orang Kelantan kata seriang bulu roma kita bila hujan kuat. Jadi macam mana kita nak istighfar juga. Supaya Allah Ta'ala hilangkan hujan ini. Tidak jadi banjir, tidak berlaku banjir besar dan dihilangkan, dibawa ke tempat-tempat yang tidak berbahaya. Jadi kalau kita istighfar, Allah kata aku akan hantar mari hujan bawa rahmat, wa yumdidkum bi amwalin, satu, dan Allah akan beri kepada kamu banyak harta kekayaan, wa banin, serta anak pinak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Jelaslah ayat kita ni. Apabila sahabat ni balik beramal dengan ayat yang dia dengar dalam surah Nuh ni, dia beramal, apa kesan dia? Masya-Allah, tabarakallah. Kata dia sahib al-hikayah ni, wa aksana al-istighfar, kami pun sentiasa beristighfar, astaghfirullah, atub ilaika ya Allah, wa du'a bil ilhah, makna doa dengan minta sungguh-sungguh dengan Allah. Mana doa bil ilham, makna minta, bukan kata ya Rabbi nak bagi anak bagi, tak bagi pun ramai juga orang tak ada anak. La, bil ilhah maknanya kena doa sungguh-sungguh, doa sungguh diminta nak juga anak. Yang boleh menyambungkan zuriat kita, yang boleh memanjangkan lagi selepas kita tidak ada, anak yang akan berdoa kepada kita, anak yang akan istighfar untuk kita. Kata dia, wa ma hiya illa ashhur, tak berapa lama, beberapa bulan lepas pada itu, kata di wanita ini, bada'tu ash'uru bi a'radil hamli, aku dah mula rasa, orang panggil ni lah, mabuk-mabuk ni, kemabukan pagi ni, morning sickness apa ni panggil. Orang mula mengandung ni dah rasa mabuk dah. Macam-macam pengalaman orang perempuan ni mabuk kan. Ada yang mabuk pening, muntah-muntah. Ada yang lebih dahsyat lagi, sampai tak boleh bangun suami pun ada. Nanya betul ni. Suami dia tidur kat lain. Aduh. Suami pergi kerja tak mau balik. Balik pun tak boleh masuk rumah. Bini mabuk tak boleh bangun dia. Macam-macam hikayat yang ada, saya tak nak kacau lah. Itu pengalaman puan-puan masing-masing. Kita tak boleh kata. Yang pentingnya, dia rasa dia ni lain macam dah. Lain macam dah. Pening-pening dah dia pun. Wa zahabtu ila tabibati, dia pergi jumpa doktor. Pergi cari jumpa doktor. Wa kanatin natijah, doktor pun test lah, pregnant test. Anni hamil, aku dah mengandung. Kita kata alhamdulillah. Tengok Allah SWT. Yang pentingnya ayat pengalaman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita kena banyak istighfar. Apa saja. Ini cerita pengalaman orang zaman kita hari ini. Cerita ni kita kait dengan ulama salaf sikit. Diriwayatkan, dikitakan, orang mari tanya imam salaf. Saya tak ada yang kata Hasan Basri ataupun imam lain. Yang pentingnya salah seorang daripada salafus salih. Orang tanya dia, Syekh, saya ni susah Syekh, istighfar. Mari orang ni pula, ya Syekh, saya sakit, ana marid, istighfar. Mari orang ni apa saja mengadu, semuanya istighfar, istighfar, istighfar. Siapa orang tanya Syekh, Syekh ni tak pandai ke nasihat lain daripada istighfar aja pandai?
Nasihat lain tak ada. Tak ada ayat lain ke apa ni nak nasihat. Dia kata, Syekh kata apa? Alah muni. Baca ayat Quran ni. Baca tadabbur surah Nuh ni ayat 10 hingga ayat 12 ni. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa jannatin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Taala janji istighfar. Oh, barulah anak murid dia faham. Oh, masya-Allah Syekh. Rupanya pemula besar yang ada pada kita ni istighfar. Satu cerita yang berkaitan lah. Saya kaitkan cerita ni dengan cerita lama supaya tuan-tuan rasa lagi semangat, kan? Zaman Sayyidina Umar berlaku kemarau. Orang kata, ya Khalifah, kita ni tak ada air ni. Bolehkah Khalifah solat istisqa, solat minta hujan lah istisqa tu. Jadi katanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil orang solat istisqa, kemudian dalam khutbah dia, dalam doa dia, semua menggalakkan orang istighfar. Jadi lepas solat orang kita tanya dia, kata, ya Khalifah, kita ni solat minta hujan. Mana awak tak minta hujan pun? Tak minta pun. Ya Allah turunkan hujan, tak ada minta pun. Macam mana ni? Umar kata radhiyallahu anhu, dia kata aku tahu di mana kuncinya turunnya hujan itu. Ainal miftah. Sekarang ni aku beri kepada kamu kunci. Istighfar. Allah kata yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau kamu banyak istighfar, Allah Taala hantar bagi hujan rahmat. Allahu akbar. Kita sekarang ni pun para jemaah sekalian kena ambil istighfar banyak. Bila turun hujan lebat, yang menakutkan, banyak istighfar, banyak taubat. Jangan duk banyak mengomel sana sini. Jangan duk banyak berkelahi, sibuk dengan orang lain, tak sibuk dengan kita. Wal iyazubillah. Tamatlah cerita. Mudah-mudahan ayat ini, kisah ini menjadi motivasi kepada kita, orang yang tak ada anak ke, orang yang susah dapat kerja, dapat rezeki. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ila akhiril ayat. Baik, saya nak ambil kisah yang kedua. Menarik kalau kita syarah lagi panjang, lagi sedap, tapi kisah kita ni banyak lagi yang tuan-tuan nak dengar ni, kan? Sudah pasti banyak lagi kisah yang kita nak dengar. Kisah yang kedua, buka. Ni saya tahu pelajar saya ni alhamdulillah orang yang minat bertadabbur Quran. Kisah yang kedua surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 127, 128, 129. Kisah. Tanda ayat dulu. 127, 128, 129 suratul A'raf. Jadi bila kita jaga ayat baru sedap. Cerita salah seorang daripada pendakwah di sebuah negeri ataupun negara. Dalam kitab dia sebut negara Mesir. Seorang pendakwah ni ahadud du'a, pendakwah ni ditangkap dan dipenjara di negeri dia lah. Fayaqul lamma dakhalna sijnal qal'ah. Aku dimasukkan dalam penjara qal'ah, penjara dalam kubu dalam tanah. Subhanallah. Dan kita dia letak dalam zanzanah. Zanzanah ni bilik kurungan yang berasingan. Seorang-seorang dia letak. Tak boleh campur orang. Tapi dengarlah aswatul mu'azzabin. Allahu akbar. Kita duk dengar suara tempikan, tangisan, teriak. Orang panggil suara-suara orang yang kena azab. Sakit sini, aduh sini. Allahu akbar. Lailan wa naharan. Malam ke siang tak kira. Ada yang orang bertempik, ada yang orang kena azab. Allahu akbar. Tuan-tuan dengar apa rasa takut ni. Dalam bilik kami tu dilepas air setakat sejengkal setengah. Mana sejengkal setengah? Maknanya tenggelamlah kaki kita ni. Kaki duduk dalam air. Hei Allah Tuhan, apalah Allah nak balas kepada pemerintah yang zalim ni, buat kacau kepada orang ni. Wa kunna fi zamhariri syita. Ya Rabb. Waktu tu waktu musim sejuk. Waktu musim sejuk dalam bilik macam ni, air di kaki. Allahu akbar. Nak tidur memang tak lena lah, tak mari tidur lah. Sebab duk dengar aswatu ta'zib.
Suara orang kena azab ni dahsyat sangat. Allahu Akbar. Air kaki pula duduk dalam air. Musim sejuk. Maka mihnatun syadidatun, ujiannya sangat-sangat dahsyat. Ujian ni sangat dahsyat. Kita dengar pun tuan-tuan. Ya Rabbi ya Karim Allah, wa ma kan yukhaffif illa, tidak ada yang boleh menenangkan, boleh orang panggil, ialah ubat penenang kaminya zikrullah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan baqiyatun min imanin, kesan daripada iman yang kita belajar tauhid sebelum kita dimasuk dalam penjara ni, duk ingat ke takdir Allah, ingat kepada ujian Allah, itu sabar. Kata di pendakwah ini, wa fi lailatin minal layali. Jadi satu malam, ujian ni istaddat alayya al-mihnah. Ujian ni dah mula, aku rasa dah macam tak larat lagi lah nak menanggung apa ni, penyiksaan ni. Tak larat lagi nak tanggung penyiksaan ni. Maka wadaqatiz zanzanah, maknanya bilik dalam sempit dada pula, macam-macam sempit. Aku pun mimpi dalam mimpiku. Mana dia terlena sekejap, dia panggil ahlam yaqazah. Hilmun yaqazah maknanya mimpi sedar, mimpi jaga, aku panggil itulah. Dia mimpi, dia kata dakhala alayya salihin. Salah seorang orang soleh masuk, mari melawat aku dalam bilik ni. Orang soleh mari masuk dalam bilik. Aku kenal Syekh ni. Dalam mimpi dia lah. Fastabsyartu bi ru'yatihi khairan. Oh, Syekh mari ziarah saya. Alhamdulillah. Fasallama wa sa'alani. Dia mari bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata, hal tahfazu surat Al-A'raf? Awak hafal ke surah Al-A'raf? Muhafal surah Al-A'raf? Apa? Qultu na'am, ya. Pendakwah ni biasanya dia dia hafal Quran. Qala iqra, membaca ayat, tanda tuan-tuan. Baca ayat surah Al-A'raf, Suratul A'raf ayat 127, 128, 129. Mari kita baca, kita tengok. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Dan berkatalah pula ketua-ketua cabang ke, ketua cawangan ke, ketua bahagian ke, dari kaum Fir'aun. Atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadhaka wa alihatak. Mana dalam convention ke, dalam perhimpunan agung ke, tak kira, yang pentingnya ketua-ketua ni kata kepada Fir'aun, mencadangkan kepada mendiang Fir'aun ni, Tuan Raja, atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Adakah engkau hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi Mesir ni? Nak biar lagi Musa? Jangan. Dan meninggalkannya mu serta apa-apa yang dipuja olehmu. Maknanya Tuhanmu ni, mu sendiri sebagai Tuhan, mu nak biar Musa duk lawan kita. Sedap juga geng-geng ketua bahagian si batu api ni. Batu api dia panggil. Qal, Fir'aun naik semangat selalu. Rakyat dia, ketua-ketua kabilah ni mari-mari duduk duduk attack dia ni. Qal, tengok, dengar Fir'aun jawab. Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun menjawab, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka. Dan kita akan biarkan anak-anak perempuan mereka hidup.
dan kita tetap menguasai, yakni menundukkan mereka. Jangan takut. Bagi je ketua. Ketua cabang, ketua bahagian cakap je. Boleh je kita lawan. Dengar ni. Ni ayat penenang ni. Qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru. Tajuk kitanya ista'inu billahi wasbiru. Ista'inu billahi wasbiru. Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu Musa pun berkata kepadanya. Pengikut Nabi Musa kata, sudahlah Musa, Fir'aun keluar akta dah nu. Nak bunuh anak laki-laki, nak biar anak perempuan. Musa jawab apa? Berkata kepadanya, ista'inu billahi wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada siapa yang dikehendakinya. Mu jangan bimbang. Bukan Fir'aun punya bumi ini, Allah punya. Tuhan boleh bagi pada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jawab pula pengikut-pengikut Nabi Musa jawab, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, Musa, kami telah diinaya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan sudah engkau datang kepada kami. Mana mu ni Musa tak sesat-sesat masalah. Mu belum mari, lepas mu mari pun sibuk ya kita ni. Kena kenak ya ke puak-puak Fir'aun ni. Musa kata apa? Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Nabi Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Kemudian ia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu. Kemudian datanglah ayat berikutnya. Allah Ta'ala dah mula uji, turunkan bala kepada mendiang Fir'aun. Jadi tuan-tuan bacalah ayat tu. Yang kita naknya setakat tu ya, setakat kisah ni. Baik. Apa jadi? Kata di pendakwah dalam penjara ni, falamma qara'tuha, bila aku baca ayat-ayat ini, ka'annama unzilat litawwiha. Allahu Akbar. Macam sekarang ayat ni baru turun. Lupa aku dengan ayat ini, seolah-olah macam aku tak baca lagi Quran ini. Sabbatallahu biha qalbi. Allah Ta'ala tetapkan hatiku. Wasakkana fuadi, tenangkan hatiku. Wahallat alayya rahmat, turun rahmat Allah Ta'ala. Aku tidur dalam penjara itu ka'annama anamu fi baiti ala firashi, macam aku tidur di atas tilam di rumah aku. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi kepada dia tenang, macam tidur dalam rumah, macam tidur di atas rumah dia. Subhanallah. Fa'ajibtu min athariha. Jadi aku bertajuk daripada kesan tadabbur ayat Al-Quran ni, kesan. Jadi lepas pada tu aku baca ayat Al-Quran ni, aku bagi pula tip ni kepada sahabat-sahabat aku yang lain. Apabila mereka masuk penjara atau dalam susah hati, membaca ayat ni, mutadabbur ayat ni. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da hadhil mihnah wa sallamana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas daripada berlakunya peristiwa berat ini, dan Allah Ta'ala selamatkan kami daripada si penguasa yang zalim. Baiklah para pelajar, kita ambil satu lagi kisah, insya-Allah. Menarik kisah ni juga. Kisah ni kisah yang berlaku kepada Syekh Abdullah bin Jibrin. Jibrin dengan nun, bukan Jibril. Jibrin. Syekh Abdullah Jibrin rahimahullah ta'ala, ini salah seorang pada murid dia menceritakan kisah ini. Anak murid Syekh Jibrin cerita kisah ini kepada kita. Dia kata apa? Kunna tahdidan fi'am, pada tahun 1423. Jadi cerita ini berlaku
pada tahun 1423 ni, sekarang 1444. Jadi apa tahun dah? 24 tahun yang lampau. Makna barulah. Baru zaman kita ni. Sebab itulah dia letak kisah ni, kisah di zaman kita. Zaman kita ni. Mana ana pun kenal Syekh Abdullah ni, rahimahullah taala, sempatlah zaman kita, walaupun tidak rapat, tapi kita kenal lah. Duk tengok kuliah dia apa tu. Dia kata pada waktu itu, waktu darsun, kuliah Syekh selepas maghrib, dia syarah kita, syarah Az-Zarkashi. Ini mazhab Hanbali. Syarah Zarkashi bukan Zarkashi Badruddin Zarkashi Syafi'i. Syarah dia orang-orang Arab Saudi ni biasa dia baca kitab mazhab Hanbali. Dia mazhab Hanbali. Rasmi dia di Arab Saudi ni. Wa sadafa an kanat as-sama' asra zalika litumtiru mataran syadidan. Kebetulannya lepas asar tadi, hujan turun lebat. Hujan turun lebat lepas asar tadi. Di peristiwa ni berlaku di Riyadh. Hujan turun lebat sangat-sangat. Berterusan hujan ni sehinggalah maghrib. Sebelum mula kuliah tu hujan berhentilah. Dan imam masjid pula memahami situasi, dia pergi baca ayat ni. Tanda ni pelajar. Surah An-Nur, ayat 43. Tulis surah An-Nur ayat 43. Baca ayat ni. Apa dia bunyi ayat dia? Alam tara anna Allah yujzi sahaban thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukama fatara al-wadqa yakhruju min khilalih. Menarik ayat ni. Alam tara anna Allah yujzi sahaba. Ini kita ambil satu-satu kalimah biar tadabbur termasuk dalam hati kita, dalam kepala kita. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak? Satu, yuzji, awan bergerak, sahab mana? Awan tu bergerak, bawa air nak pergi tak mana? Satu. Summa yu'allifu bainahu. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompok air itu dalam awan. Summa yaj'aluhu rukama. Kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Masya Allah, kita nampak dari langit ini, musim hujan ni. Nampak. Tempat saya duduk ni pun hujan lebat semalam. Kebetulan. Negeri kita pun baru je dilanda hujan lebat. Rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Selepas itu engkau melihat titisan hujan turun dari celah-celah awan. Turun. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit. Dari langit dan gunung ganan awan yang ada padanya. Min jibal fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'. Lalu ia menimpakan hujan itu pada siapa yang dikehendakinya, wa yasrifu amman yasha, dan menjauhkan dari siapa yang dikehendakinya. Mana ada turun sini, ada tak turun sini. Itu maksud dia. Ada tempat yang kena hujan, ada tempat tak kena hujan. Yakadu sana barqihi yazhabu bil absar. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang demikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangan. Lauf mari hilap. Dia punya guru. Masya Allah. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jelaslah kepada kita kan, perjalanan awan berkumpul air berlapis-lapis, kemudian jadi kilat. Mari pula kilat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi apa yang kita nak, apa yang Syekh Ibn Jibrin ni, wabak itu imam baca dalam solat maghrib. Wa ba'da salat jalasa Syekh li darsihi. Syekh mula nak mengajar kuliah dia. Belum baca kitab tu,
Alaqa mana dia komen dulu, hurai dulu isu turun hujan tadi. Syekh mengatakan bahawa hujan ni rahmat daripada Allah, limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Dia baca hadis hadis Hudaibiyah tu kan, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata semalam hujan semalam. Tengok, ini Nabi kita salah, bila hujan, Nabi kita akan syarah tentang hujan. Para ulama kita, tuan-tuan guru kita pun peka dengan suasana. Bila hujan, kita pun hurai tentang hujan. Ambil kesempatan, sebab dia peristiwa itu lebih dekat kepada jiwa kita pada saat itu. Jadi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Asbaha min, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Semalam tadi oleh kerana turun hujan, ada di kalangan hamba-Ku yang beriman dengan Aku dan kafir dengan bintang-bintang. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Siapa dia kata hujan turun dengan rahmat Allah Taala, dengan limpah kurnia Allah Taala, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Mana orang ni orang beriman dengan Aku, orang yang kafir dengan bintang-bintang. Siapa dia kata hujan ni turun dengan bintang sekian-sekian, tak sandar kepada Allah Taala, maka orang itu beriman dengan bintang, kufur dengan Allah Azza wa Jalla. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian Syekh Ibn Jibril rahimahullah ta'ala baca balik ayat yang dibaca oleh imam tadi. Yashrahuha kalimatan. Dia syarah setiap kalimah. Kan ayat tadi tu, yujzi sahaban, mari awan bergerak. Yu'allifu bainahu, berkumpul awan. Yaj'aluhu ruqama, berlapis-lapis awan. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala syarah setiap kalimah ayat Quran itu, disyarah, dihuraikan. Wa awradal katsir minal qisas wasyawahid, dan dia bawa pula kisah-kisah semasa, peristiwa-peristiwa yang berlaku. Orang dulu, orang ni nyasarah ke ayat hujan ni sampaikan hatta azanal muazzinu lil isya, sehingga masuk waktu isya. Pak kata mengajar malam tu kuliah dianya syarah kepada cerita hujan. Allahu akbar. Takdir Allah SWT apabila sampai kepada syarah, wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad. Bila mari sampai kepada ayat ini, wafaqa syarhuhu ir'ad as-sama. Ketika itu guruh berdetam di langit, tam bunyi. Dengar suara guruh tu dalam masjid ni, gekar kita. Allahu akbar. Maknanya Syekh meneruskan syarah dia. Wa fatahallahu alaihi bi fathin azim. Allah Ta'ala buka kepada dia dengan pembukaan ilmu yang begitu besar. Dia bawa mari kata-kata ulama salah, syair-syair ulama, dan nampak Syekh orang panggil dalam ketakutan bila guru tu kuat, dan dia memetik ibrah pengajaran yang lain yang besar. Maknanya luar biasa Syekh. Luar biasa. Mana biasanya dia sela-sela ya ceramah, tapi malam tu dia semangat sungguh, dan nampak dia pun macam dalam ketakutan, takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang ini. Allahu akbar. Dan sangat memberi kesan lah. Syekh menangis, orang-orang lain pun menangis bersama dengan titisan hujan yang menitik di atas atap masjid. Masjid zaman dulu bukannya masjid bunyi titisan hujan. Wa'ishna, kata di pelajar ini, pada kami duduk dalam suasana ajwa ruhaniyah, perasaan kerohanian yang begitu menarik, yang kita boleh mengenali hakikat air, bagaimana Allah Ta'ala pencipta yang maha agung yang menciptakan awan, kan? Mana cara Syekh mencerita, bertadabbur ayat Quran ini, yang kata di pelajar ini tak mampu ditunjuk oleh National Geographic ataupun filem-filem dokumentasi ini yang baru-baru nak tunjuk tentang awan, tentang hujan. Maknanya kita tadabbur Quran tu lebih kesan, lebih orang panggil dijok dalam hati kita ni, lebih daripada apa? Daripada kita tengok filem-filem yang dibuat. Sebab itulah kita, kalau kita nak mantap ke iman, bukan tengok filem, kita mantap ke iman dengan tadabbur Al-Quran. Tamatlah kisah Syekh Jibril.
rahimakallah ya Syekh, Allah Taala bagi rahmat kepada Syekh Jibril dan juga guru-guru kita yang lain di alam negeri yang Arabnya, yang Melayu dia ada semualah, rahimahallahumullah. Ulasan sayanya tentang cerita hujan ni, ada satu kisah lagi yang saya baca ketika Khalifah Abdul Malik berada di Arafah. Ketika Abdul Malik ni berada di Arafah haji, tiba-tiba bunyi guruh berdetung di langit. Tom. Semua takut belaka. Ketakutan semua. Jadi salah seorang ulama salah yang ada bersama, dia kata ya Khalifah, yang kita dengar dentuman di langit itu dentuman Allah Ta'ala nak turunkan rahmat. Sebab biasa bila mari guruh ni turun hujan. Kan begitu? Itu dentuman untuk turun rahmat. Bagaimana nanti di akhirat esok apabila dentuman pecahnya langit. Jadi bila Syekh ni kaitkan dengan dentuman yang Allah Ta'ala turun rahmat, yang kita takut dah. Bagaimana dengan dentuman azab yang akan berlakunya kiamat. Pada ketika itu habis orang yang mendengar kuliahnya semuanya menangis. Yata'assaruna biha. Jadi kita ini kalau bunyi dentung, pakat doa, tutup telinga ya, baca doa pun tidak. Itulah perbezaan di antara kita dengan mereka. Orang-orang yang mendapat kesan daripada ayat-ayat Quran. Sebab apa? Sebab mereka menghayati suasana yang berlaku itu. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah setakat itu dulu. InsyaAllah banyak lagi kisah-kisah menarik yang kita akan baca kisah-kisah ini dalam apabila ada kesempatan dalam siri yang akan datang. InsyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, untuk tadabbur Quran, tafsir Quran itu kita akan sambung ikut jadual dia apabila balik musafir. Sekian dulu. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita keinsafan, mendapat manfaat besar daripada Quran dan semua perkara yang kita ada ni, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.